Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, kopo sinangan nono habar no. Jadi bertemu lagi kita pada hari ini di seri kedua, domain kemahiran berkaitan dengan kenderaan. Jadi untuk makluman kepada semua penonton kita pada hari ini, program ini adalah anjuran sepenuhnya daripada Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan di bawah domain kemahiran yang bermatlamat untuk memberikan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan kemahiran otomotif kepada golongan wanita. Jadi ini untuk memberikan pendidikan, pengetahuan kepada golongan wanita mengenai memahami ragam kenderaan, mengetahui apa yang perlu dilakukan sekiranya berhadapan dengan detik-detik cemas berkenaan kerosakan kenderaan, dan ini juga merupakan langkah proaktif untuk mencegah kemalangan jalan raya. Jadi kalau kita jaga kenderaan, kita pun akan selamat insyaAllah di jalan raya. Jadi sejajar dengan cogan kata JPW pada tahun ini, wanita bangkit mendepani cabaran. Jadi ini adalah antara program yang kita lakukan untuk memberikan wanita sentiasa siap siaga. Siap siaga ataupun lebih mandiri lah, bilang orang kan ada pengetahuan bukan saja daripada segi rumah tangga, daripada masak-memasak, tapi secara holistik, pertukangan. Yang hari ini kita akan belajar pasal otomotif. Okey. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dan merakamkan penghargaan kepada Pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan iaitu Puan Nur Faiza binti Hasmuni. Tidak dilupakan Timbalan Pengarah Puan Rosemary Hepburn Toho, di mana mereka juga bersama-sama kita pada hari ini untuk join live talk show kita ni. Dan tidak dilupakan barisan urus setia, rakan setugas saya di Rumah Perlindungan Wanita Kota Kinabalu, Sabah, dan juga rakan setugas saya di Rumah Perlindungan Wanita Kuala Lumpur. Dan yang teristimewanya kepada para penonton hari ini, selamat datang saya ucapkan, dan saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada rakan kolaborasi penonton kita pada hari ini, iaitu kaki tangan dan pelajar daripada Giat Mara Kuala Lumpur, pelajar-pelajar program Diploma in Automotive Engineering Technology bersama dengan kaki tangan Kolej Kemahiran Tinggi Mara Masjid Tanah, Persatuan Wanita dan Ibu Tunggal Witus, Persatuan Wanita Progresif Sabah, WASA, dan juga Persatuan Peniaga Berjaya Sabah. Okey, tanpa melingkarkan masa, saya ingin menjemput dan memperkenalkan kita punya panel pada hari ini, di mana panelnya memang tidak asing lagi lah. Siri pertama beliau juga, jadi yang ini siri kedua pun kita tetap bersama dengan beliau. Assalamualaikum, selamat datang Datuk Hir Haji Muhammad Dalip bagi program siri kita yang kedua ini. Apa kabar Datuk? Betul, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang-terang nampaknya hari ini. So macam mana cuaca di Sabah sana? Alhamdulillah Datuk, cuaca kami di Sabah okey. Cuma itulah Alhamdulillah. Adalah pasang surutnya. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, terutama Tuan Pengarah, Puan Pengarah yang menjemput saya untuk ada sama untuk seksi ini, dan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang mengikuti kerana otomotif tanpa sempadan. Belajarlah menjadi seorang jurutera yang bijak dan lestari, menjadikan otomotif teknikal berkualiti satu identiti. So, terima kasih kepada BBKR yang membawa untuk on air hari ini supaya kita memberikan sedikit motivasi ataupun sedikit share knowledge tentang pemanduan yang diberikan keselamatan, di mana keselamatan itu kita utamakan untuk menjadikan kocek atau poket kita lebih selamat, harta benda kita lebih selamat, kita sampai ke destinasi yang kita tuju dengan lebih selamat. Walaupun sekarang ni PKP, tetapi kita kena berhati-hati kerana kenderaan kita gerak lambat, dengan kenderaan kita lebih selamat. Ya, itu dia pengenalan yang bilang orang padu dia punya pengenalan, bilang orang Sabah Datuk. Okey, jadi kepada penonton yang baru saja mengikuti kita di siri yang kedua ini, saya ingin berkongsi sedikit tentang panel kita pada hari ini. Beliau merupakan mantan pengarah kejuruteraan otomotif JPJ, merupakan pengerusi piawaian kenderaan SIRIM dan pakar pandu uji kenderaan negara. Bilang orang Sabah bukan kaling-kaling di panel kita hari ini. Dan seterusnya, beliau juga adalah personality radio, pendidik, pemberi pengetahuan radio-radio di Malaysia
antaranya seperti IKIM FM, Asyik FM, KLZ FM dan juga Perlis FM. Dan sekarang ini beliau sedang aktif menulis buku dan juga sebagai penasihat teknikal di IMD Automotive di Kuala Lumpur. Jadi bak kata pepatah, lubuk akal tepian ilmu kan. Jadi ini adalah individu yang paling tepat untuk bersama kita dengan hari ini berfungsi mengenai otomotif. Sebab pengalaman Datuk hampir 40 tahun kan Datuk dalam bidang otomotif ini. Okey, jadi ini hari kita, kalau biasanya kita dengar di radio FM kan tidak nampak muka, ini hari kita dengar suara, nampak muka lagi kita ini hari. Jadi ini hari bilang orang segala tips, dia punya teknik is fresh from the person himself lah, bilang orang begitu. Orang putih bilang lah, bukan saya bilang kan. Okey, jadi sebelum kita pergi perbincangan yang seterusnya kan Datuk, suka untuk saya berkongsi kepada para penonton hari ini. Untuk makluman, peserta-peserta penonton hari ini layak untuk mendapatkan sijil penyertaan. Hanya perlu isi Google Form sahaja. Link akan dikongsikan oleh Urus Setia di bahagian komen sebentar sahaja lagi. Dan untuk makluman juga, penonton yang dia dapat bagi soalan, dia bagi komen yang terbaik, bahkan bilang orang Sabah yang padu, dia akan berpeluang untuk mendapat buku yang ditulis oleh Datuk sendiri bertajuk Anda dan Kereta. Jadi kasih ringan-ringan jari, pergi kasih share itu link, isi Google Form dan berinteraksi bersama kami di Google Form. Okey ya? Okey, jadi Datuk, macam tadi Datuk ada sebut pasal PKP sekarang kan Datuk. Jadi sekarang ini kita banyaklah kekangan. Tapi walaupun banyak kekangan itu, perkara-perkara kerusakan kereta ke, tayar pancut kan tetap berlaku juga Datuk. Jadi kan Datuk, saya teruslah mau bertanya kan kepada Datuk, apa sebenarnya yang perlu sebagai kita ni pemandu, apa seperlunya yang kita buat, apa patut kita buat sekiranya kita berhadapan dengan situasi kereta kita rosak ataupun kita berhadapan dengan kemalangan kecil. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita menangis duluan kah? Kita telefon suami duluan kah? Jadi apa Datuk? Boleh kasih tips Datuk? Okey, soalan ini pun bagus juga untuk bagi wanita yang memandu kesorangan. Apabila memandu di atas jalan raya bersorangan, jangan cepat panik. Jangan terlalu gembira. Apabila kita sampai berlakunya kemalangan kecil, kalau boleh selesai di tepi jalan. Di tepi jalan, jangan biarkan kereta di tengah-tengah ataupun biarkan motor tu di tengah-tengah. Jangan. Dia akan mengundang lagi kecelakaan yang lain. Tolaklah motor tu ke tepi ataupun kereta pandulah dia ke tepi kalau boleh jalan lagi. Selesaikan di tepi jalan. Dengan muzakarah, kerana kesilapan tidak siapa yang nak. Tak siapa yang cari. Jadi dapat diselesaikan dengan baik. Jika tak boleh diselesaikan dengan baik, tak boleh diselesaikan dengan cara berbincangan, dalam tempoh 24 jam, kena laporkan di mana-mana balai polis yang terdekat dengan tempat kejadian. Jangan kejadian dekat tempat A, pergi report dekat tempat B atau dekat tempat C. Tak boleh. Di tempat A kejadian, kena cari balai polis yang berkaitan di tempat A. So buatlah laporan di situ. Selepas buat laporan, itu terbabit dalam kemalangan. Yang orang yang pertama kita nak hubungi adalah hubungi orang yang paling dekat dengan kita untuk dia dapat membantu, dapat memberikan idea-idea yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Jika kenderaan rosak berbeza dengan terbabit kemalangan, andai kata kenderaan rosak tengah pandu, go, mati. Jangan panik. Kalau dia mati, berikan dia cepat-cepat. Kalau terlambat beri dia, sewaktu kenderaan bergerak, walaupun kereta auto, dia tetap boleh bergerak. Gelonsor hingga ke tempat yang lebih selamat. Jangan biarkan dia mati tengah-tengah jalan. Ini akan mengundang kecelakaan. Jangan. Biarkan dia bergerak. Kalau cepat, jangan panik, berikan dia kepada N.
Daripada D, tolak kepada N. Dia akan mengelonsor ke tepi dan tempat yang selamat. Bila dah sampai tempat selamat, jangan terlalu garah nak keluar pintu. Tengoklah kereta dulu, kiri, kanan, depan, belakang. Di kuantiri ada motosikal. Atau di kiri ada pejalan kaki. Ada penaik basikal. Ini akan mengundang kecelakaan. So, jangan panik. Keluar pintu, tengok selamat, keluar. Tengok. Bonet tadi masa nak keluar tadi dah buka dah bonet. Kita angkat bonet enjin tu keluar. Tengok. Ada kereta enjin di depan. Ada kereta enjin di belakang. So, angkat bonet enjin keluar. Tengok nampak apa yang kita dah tongkat tu. Adakah berbuih-buih? Adakah berasa-rasa? Adakah nampak macam kebocoran? Jadi semua ni kita tengok dulu. Jangan panik. Tengok apa yang dilihat. Kenapa enjin kita tadi terus mati. Bila kita nampak, kita masuk di dalam kereta, kita switch on. Ada tak indikator lampu-lampu semua? Bila dia tengok, tak ada satu pun indikator. Tak ada satu pun lampu cahaya-cahaya walaupun kita dah on. Senang saja perkara ini adalah bateri. So kita tengok, bateri punya kepala dah tanggal yang berwarna merah. Berwarna merah tu bererti positif. Bila dia dah tertanggal, pasang jangan gunakan sebarang pengetuk ataupun screwdriver untuk ketuk pada bateri. Tak boleh. Dilarang sama sekali. Pasang balik, ikat dia kuat-kuat, pergi balik semula, on switch, semua dah nyala. Dan start, boom, hidup. Hidup, bawalah balik ke rumah atau ke workshop yang terdekat untuk minta bantuan, ikatkan bateri itu sekemas-kemasnya. Itu sebab kepala bateri tak boleh ditaruh dengan air panas jika ada white carbonize ataupun ada kotoran berwarna putih. Tak boleh disimbar dengan air panas, siram air panas, tak boleh ditaruh dengan grease, tak boleh diketuk. Ini 3 perkara ni dilarang sama sekali kepada bateri. Dia akan merosakkan bateri begitu pantas dan memendekkan jangka hayat bateri. Itu dia. Okey, jadi itu dia. Kalau perempuan ni kan mungkin dia macam susah mau faham sikit kan Datuk. Sebab kita sebagai perempuan ni kan kita rasa complicated betul bah pasal kereta ni. Tapi satulah saya mau ingatkan kepada penonton juga semua. Ingat saja jangan panik. Kalau bapak saya selalu cakapkan, think first, panic later. Dia bilang panic later, simpan dulu itu panik kan. Jadi apa-apa pun itu yang perlu kita ingatlah. Macam mana kita mau bergerak, kasih tukarkan gear itu kepada N. Jadi itu tips yang ringkas tapi mudah untuk diingatkan. Okey, jadi dalam pada yang sama saya mengintai-ngintai juga di ruangan komen ya. Assalamualaikum, hai. Hai juga, hai dari Sabah. Saya memang di Sabah. Jadi Datuk, banyakkah penonton-penonton kita hari ini yang hai. Jadi jangan segan untuk bertanya soalan, berinteraksi bersama kami dengan Datuk. Jadi